usaha untuk meminda Perlembagaan Persekutuan adalah satu keperluan. Saya setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. Baru-baru ni rentetan daripada kes Nick Elin telah dilaporkan oleh kebanyakan media-media arus perdana mengatakan bahawa syariat Islam di Malaysia sudah terhapus. Dan hari ini saya nak ajak anda semua, kita nak ketepikan seketika segala warna dan bendera politik. UMNO ke, PAS ke, PKR ke, Amanah ke, DAP ke, apa saja parti politik kita ketepikan seketika. Yang kita nak fokus hari ini adalah fakta. Jadi memandangkan kita bercakap tentang undang-undang, so saya menjemput seorang peguam yang beramal di dalam dunia undang-undang, iaitu Tuan Nur Azmeh Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata kita pakai headphone? Itu headphone nampak canggih sikit. Betul. Okey. Testing. Alright. Kita tak nak melengahkan masa, Tuan Azmeh. Saya terus kepada soalan pertama dulu. Okey. Pertama, apabila dilaporkan bahawa syariah ataupun undang-undang syariah di Malaysia, rentetan daripada kes Nick Elin sudah terhapus sekaligus fungsi mahkamah syariah mati. Ada yang kata tutup terus mahkamah syariah. Jawapan ringkas dulu. Tak setuju. Tak setuju. Memang tak terhapus Tak terhapus. Mahkamah syariah masih lagi berdiri utuh. Ya. Okey, kita nak pergi undur balik ke belakang terus. Apakah sebenarnya tuntutan yang dibawa oleh Nick Elin? Okey, sebelum kita bercerita tentang kes Nick Elin, saya wajib berceritakan tentang asal usul kenapa Nick Elin ni membawa kes ni ke mahkamah. Dia ada cerita dia. Ada cerita dia. Okey. Dia berkait dengan satu kes yang diputuskan pada tahun 2021 yang dinamakan kes Iki Putra Mubarak. Iki Putra ini dia telah ditangkap atas kesalahan syariah liwat di Selangor. Negeri Selangor. Negeri Selangor. Dan selepas dia didakwa di Mahkamah Syariah, Iki Putra ini telah memfailkan cabaran di Mahkamah Persekutuan dengan mendakwa jenayah syariah berkaitan dengan liwat itu, seksyen berkaitan dengan liwat itu, saya tak ingat seksyen 26 ke 27 ke 25, adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan dan dengan itu harus dibatalkan. Pendek cerita, Mahkamah Persekutuan, ketua hakim yang sama dalam kes Nick Elin, iaitu Yang Amat Tengku Maimun, telah memutuskan bahawa kesalahan liwat itu adalah bertentangan dengan perlembagaan. Persoalan dia, apa yang bertentangan dengan perlembagaan tu? Dalam Perlembagaan Persekutuan kita, dalam jadual ke-9, dia ada 3 senarai. Amin dulu belajar undang-undang ni. State list, federal list, concurrent list. Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai yang bersama. Kita tak ceritalah senarai yang bersama tu, kita cerita senarai persekutuan dan senarai negeri. Dalam senarai persekutuan memang disebut dengan secara jelas bahawa undang-undang berkaitan dengan jenayah semuanya secara umumnya adalah di bawah bidang kuasa persekutuan. Dalam state list pula, undang-undang negeri ataupun senarai negeri memperuntukkan bahawa Dewan-Dewan Undangan Negeri ni ataupun negeri-negeri mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang, antaranya undang-undang berkaitan dengan agama Islam. Dan semua tahu juga bahawa Islam itu adalah di bawah sultan negeri-negeri. Jadi apabila undang-undang berkaitan dengan agama Islam tu di bawah kuasa negeri, itulah di setiap negeri itu dia ada banyak enactment berkaitan dengan syariah ni. Sama ada enactment berkaitan dengan mal ni macam civil lah, maksudnya cerai, nikah, kahwin, faraid, semua tu itu mal. Sebut tata cara mal tu. Itu tata cara tu tentang cara bagaimana nak buat kes tu ke mahkamah syariah. Itu mal. Kalau syariah, dia ada jenayah-jenayah syariah yang seperti khalwat, berjudi. Jadi itu common case. Sebar ajaran sesat. Itu common case di mahkamah syariah. Jadi semua negeri ada undang-undang ni. Jadi dalam membahaskan
dari segi undang-undang, apakah yang dimasukkan dengan undang-undang Islam? Dalam adakah senarai kedua, hanya melibatkan nikah kahwin, nikah cerai sahaja, faraid sahaja ataupun apa? Okey, jadi kes Iki Putra itu dia berkata bahawa dia ada dua perkara yang perlu difahami untuk kita memahami bahawa ia ada di bawah kuasa negeri ataupun tidak. Okey. Yang pertama, undang-undang Islam itu ialah undang-undang, kalau kata jenayah Islam tu adalah undang-undang yang berkaitan dengan precept of Islam. Iaitu undang-undang yang berkaitan dengan ajaran Islam. Dalam kes Iki Putra itu, dia telah merujuk kepada satu lagi kes Mahkamah Persekutuan dalam Sulaiman Takrib, kes Sulaiman Takrib. Di mana dalam kes Sulaiman Takrib, hakim memutuskan dan mengatakan bahawa precept of Islam tu bermaksud whatever teachings ataupun ajaran yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini Mahkamah Sivil ni. Mahkamah Sivil sebut gitu. Dan definisi betul lah. Definisi betul lah. Jadi maksudnya Islam yang termaktub dalam Quran dan Sunnah, itulah Islam. Itulah precept of Islam. Itulah ajaran Islam. Jadi itulah yang dimasukkan dengan undang-undang Islam menurut senarai 2. Okey. Tapi dia tak terhenti setakat itu. Di bawah senarai 2 itu, dia ada satu dinamakan preclusion clause. Klausa pengecualian. Benda ni jarang dibincang dalam konsti punya kelas kan? Betul. Sebabnya malah dalam kes Iki Putra sendiri, hakim kata perbahasan tentang preclusion clause ni tak banyak disebutkan dalam mahkamah-mahkamah di negara kita. Dan sampaikan peguam dalam kes yang membahas tentang preclusion clause itu sebelum tu membawa kes daripada Kanada. Punyalah tak ada presiden pasal maksudnya nak katanya preclusion clause yang presidennya jelas, ikutannya jelas apa yang dimasukkan oleh preclusion clause tu. Sebab benda tu dah ada ni dalam senarai. Jadi kita kena tafsir. Jadi untuk menafsirkan itu kerja Mahkamah Persekutuan. Dia tak ada mahkamah lain yang boleh berbidang kuasa menafsirkan perlembagaan. Session tak boleh. Lagi balik awal. Jadi dalam menafsirkan preclusion clause itu menyebut bahawa you ada kuasa untuk mengubal undang-undang, termasuk undang-undang jenayah berkaitan dengan Islam ni, tapi preclusion clause kata tapi dengan syarat ia tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah termaktub dan kuasa yang diberikan kepada federal. Okey, maknanya undang-undang telah membenarkan dalam nine schedule kan ada bidang kuasa negeri dan pusat. Maknanya negeri boleh gubal apa je undang-undang tentang Islam yang termaktub dalam Quran dan Sunnah selagi mana tak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan ataupun undang-undang persekutuan ataupun bertindak yang tidak bertentangan apa yang diberikan kuasa kepada persekutuan. Kan dia ada federalist. Jadi apa saja yang disebut dalam federalist dan apa saja undang-undang yang undang-undang tu adalah undang-undang persekutuan, negeri tak boleh ultravirus. Ultravirus bercanggah. Jadi itu maksud preclusion clause secara mudah je nak bagi faham lah. Jadi atas premis itulah kes Iki Putra pada tahun 2021 itu memutuskan kesan liwat itu tidak sah sebab kesan liwat itu dah ada dalam persekutuan, kanun kesiasaan persekutuan. Kanun kesiasaan atau Penal Code adalah undang-undang persekutuan. Jadi atas premis itu maka Ni Ilin pun setahun kemudiannya pun membuat tindakan memfailkan petition di Mahkamah Persekutuan juga dengan menyaman Kerajaan Negeri Kelantan kerana dia mendakwa bahawa Kerajaan Negeri Kelantan telah menggubal undang-undang 20 kesalahan itu yang merupakan undang-undang yang sepatutnya undang-undang tu persekutuan yang punya. Dia bukannya nak sentuh tentang contoh macam liwat tu. Liwat ni syar'i ke tidak? That is not the question. Tentang tu sebab bila kita belajar enactment kesalahan syariah Kelantan, dia ada enactment kesalahan syariah 1. Dia ada enactment kesalahan syariah 2. Apa beza dia? Yang satu itu dia sama dengan enactment jenayah syariah di negeri-negeri lain. Lebih kurang sama. Dari segi kesalahan pasal saya sebut kaluat, judi, mabuk apa semua tu lebih kurang sama. Nombor section pun dekat-dekat. Jadi itu enactment jenayah syariah 1 di Kelantan. Enactment jenayah syariah 2 di Kelantan itu adalah hudud dan qisas. Mencuri, zina, bunuh.
Patutlah bila saya baca kenyataan ketua hakim, malah kenyataan Nick Elin, mereka kata mereka bukan mencabar hukum Allah. Itu maksudnya yang dipertikaikan adalah kesalahan syariah satu. Bukan dua tu hudud. Yang dua tu yang hudud qisas tu. Hudud dan undang-undang yang pasal hudud qisas tu yang disebut dalam enakmen 2 tu tak ada kaitan dengan enakmen 1. So yang satu tu boleh tak saya kata itulah kesalahan takzir? Itu yang dimaksudkan oleh, ataupun yang saya boleh faham lah daripada bacaan terhadap penghakiman Mahkamah Persekutuan. Dia nak katanya, Mahkamah Persekutuan kata dalam Islam ni dia ada 3 jenis undang-undang syariah. Hudud, qisas dan takzir. Ini Mahkamah Sivil ni disebut. Jadi maksudnya Mahkamah Persekutuan mengiktiraf tiga-tiga ni merupakan a part of undang-undang syariah Islam. Cuma dia kata enakmen 1 ni dia bukan undang-undang tentang hudud dan qisas. Dan ia adalah takzir ni, sepengetahuan kita, ia adalah undang-undang yang ditetapkan oleh pertama ulil amri. Kedua, apa-apa kesalahan yang tidak disebut dalam Quran dan juga hadis. Betul. Jadi contoh macam kita sekarang ni banyak je macam kita kena scam. Kan? Kita kena scam. Itu tak sebut dalam Quran dan hadis. Tak ada love scam. Kan? Tak ada dalam Quran hadis sebut pasal love scam. Tapi ada undang-undang tentang scam ini. Dan undang-undang itulah takzir. Sebab ia digubal oleh ulul amri. Dan kalau contohlah seseorang itu didakwa atas kesalahan zina, yang memerlukan 4 saksi, tak cukup saksi, adakah orang itu terlepas? Okey, sebab itu dalam perbahasan bila kita cerita tentang hudud qisas takzir ini, contohnya katalah kita nak ambil kira enakmen 2 Kelantan jenayah syariah tu, kan dia cerita pasal hudud tentang pelaksanaan hudud tentang kesalahan zina. Requirement ni ialah sama ada pembuktian ada 2, 4 orang saksi ataupun ikrar ataupun pengakuan. Ikrar ni macam kes hadis Maiz tu lah. Dia mengaku. Kan? Tapi ceritalah mengaku. Kan? Kalau tak ada 4 orang saksi ni ke mana? Adakah Islam kata tak ada 4 saksi baik, selamat kau. Sorry lah tak ada 4 orang saksi, lepaslah. Bukan begitu. Dari segi, sebab itu ada takzir. Sebab itu kita boleh, pemerintah boleh memberikan hukuman yang lain terhadap penzina ini tadi berdasarkan whatever bukti yang dikemukakan. Contoh CCTV. Dalam hudud kita tak boleh guna CCTV sebab memang jelas ulama sebut 4 orang saksi. Jadi tak bolehlah nak guna CCTV lah, nak bawa katil pergi ke mahkamah. Tak boleh. Sebab itu bukannya cara pembuktian dalam hudud. Jadi kita guna CCTV, kita guna DNA test. Jadi daripada situ kita kata memang betul lah dia berzina sebab DNA test pun membuktikan. Tapi kita tak boleh hukum berdasarkan hukum hudud. Jadi kita buatlah hukuman yang lain sebagai alternatif kerana memang kita tahu dia berzina. Jadi hukuman itulah hukuman takzir. Katalah hukumannya penjara 3 tahun. Takzir lah. Sebabnya kita dah kata dia berzina. Contoh. So clear, penonton boleh belajar sekarang bahawa yang dipetikai bukan hukum hudud. Tidak. Yang dipetikai adalah hukum takzir. Okey, sekarang ni berapakah peruntukan yang dipetikai oleh Nick Elin? Saya difahamkan asalnya 20. Betul. Dalam kes ini petition asalnya memang 20. Kemudian di tengah-tengahnya Nick Elin dia menarik balik 2 kesalahan. Maksudnya dia tarik balik pertikaian dia terhadap 2 jenis kesalahan, iaitu Section 5 dan Section 37 1A. Section 5 adalah berkaitan dengan pengisytiharan diri sebagai seorang Rasul dan juga Section 37 ni tentang kesalahan judi. Jadi Mahkamah Persekutuan kata you dah tarik balik, maka kita kata kita putuskan 2 ni adalah undang-undang yang sah lah. Jadi kita tak boleh nak kata benda tak sah sebab you tarik balik dah. Tak lagi challenge. Kemudian di akhir kes keputusan pada 20 jadi 18. Jadi 18. Di akhir kes keputusan pada 19 hari bulan baru ni, mahkamah tolak lagi 2. Peruntukan 2 tu apa dia? Section 13 dan Section 30 yang berkaitan dengan menjaga ataupun mengawal pengembangan doktrin terhadap orang Islam. Ajaran sesat lah. Ajaran sesat ataupun contoh orang bukan Islam nak berdakwah kepada Muslim. Orang Islam. Contoh Kristian, dia nak dakwah kepada orang Islam untuk masuk Kristian. Jadi benda itu tak boleh lah. Sebab mahkamah kata dalam perlembagaan persekutuan
Artikel 11. Ada dah sebut dah non-Muslim bebas mengamalkan agama mereka dengan syarat mereka tak propagate pada Muslim. Betul. Maknanya peruntukan tu konsistenlah dengan pelbagai persekutuan. Correct. Jadi jadi dekat mahkamah kata senanglah dia nak, memang maksud mudah dia nak putuskan sebab benda tu memang clear cut sebut dalam perlembagaan. Jadi kan kita cerita pasal pertentangan dengan perlembagaan ni. Jadi atas premis tu, kalau benda tu dah memang dah dalam perlembagaan, mahkamah kata dan benda tu adalah selari dengan perlembagaan, jadi kita tak kacau lah. Jadi contohlah kalau tu macam tadi, kan dia boleh, kesalahan tu kan boleh menyebabkan murtad kan, kan? Maksudnya orang Kristian didakwa boleh mengaku murtad. Maksudnya mahkamah mengiktiraf bahawa tak boleh. Maksudnya mahkamah mengiktiraf menjaga kesucian dan akidah orang Islam ni, mahkamah persekutuan sivil dia iktiraf. Tak boleh. Mu jangan kacau orang Islam. Kenapa? Mahkamah sivil. Mahkamah sivil. Tiba-tiba. Okey, maknanya bila kita tengok dan saya saksikan jawapan daripada Tuan Azmi, isu ni dia melihat bahawa yang dipetikai bukanlah dia mempertikaikan hukum hudud satu, tapi petikai undang-undang ta'zir yang sudah ada undang-undangnya di peringkat persekutuan. Benar. Khususnya kanun jenayah. Okey, maksudnya 16 undang-undang, 16 peruntukan yang dibatalkan itu bukan bermaksud orang bebas buat jenayah tersebut. Contoh, betul. Bila orang kata bila dibaca salah satu peruntukan adalah liwat, dibatalkan, maka saya baca ada posting kata lepas ni bolehlah meliwat. Ada satu lagi sebut lepas ni bolehlah berzina dengan mayat. Adakah semudah itu, Encik Azmi? Tidaklah. Sebab itu dalam kanun kesiasaan, kalau kita tengok kesalahan liwat ni, hukumannya maksimum penjara 20 tahun. Jap. Okey. Okey, ini bagi orang tak tahu, ini betul-betul eye opening lah. Iaitu kalau ikut mahkamah syariah, kan undang-undang dia 356 hukuman dia 3 tahun maksimum penjara, 5,000 denda dan sebatan 6 kali maksimum. Tetapi dalam undang-undang sivil yang dah sedia ada 20 tahun. Maksimum 20 tahun. Minimum tak silap saya 5. Maknanya minimum mahkamah sivil melebihi maksimum mahkamah syariah. Jadi maksudnya dari segi pemberatan hukuman, kita tak dapat nak petikaikan maksudnya hukuman di mahkamah sivil ni lebih berat daripada mahkamah syariah, sebab mahkamah syariah adalah tertakluk kepada Akta 355. Memang Akta 355 ni macam Amin sebut tadi tu, memang maksimum dia 356 tadi. Tak boleh lebih. Kalau lebih, mahkamah syariah yang salah. Jadi adakah kita nak kata mahkamah syariah ni kalau dia apa ni tidak beretika melanggar undang-undang? Sedangkan yang perlu ditegakkan adalah keadilan. Jadi maksudnya kita kena fahamlah dari segi undang-undang negara kita ni, sebab undang-undang negara kita ni secara ada orang menyebut dia kata negara kita ni kan Islam adalah agama asal di tanah Melayu. Kan dari segi sejarah. Kalau tengok kes apa Law of the Land, Ramah Latun. Ramah lawan Latun. Kan dalam kes tu tahun 27 tak silap saya, hakim memang confirm British dan dia mengesahkan bahawa tanah Melayu mengamalkan apa? Muhammadan law. Dia kata Islamic Muhammadan law is the law of the land. Jadi maksudnya dia nak ataupun bahasa Melayunya memang undang-undang di tanah Melayu adalah undang-undang Islam. Tapi kita kena faham lah, contoh dalam kes Cik Omar Cik So. Ingat Cik Omar Cik So, Malaysian legal system. Kalau matrik Malaysian legal history. So Allahyarham Tun Saleh Abbas yang mempengerusikan Supreme Court ketika itu, Mahkamah Agung. Dulu tak ada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Agung terus. Jadi Supreme Court kata Cik Omar Cik Soh ni dia didakwa tentang kesalahan dadah. Lawyer dia India. Lawyer dia kata kan dalam perlembagaan artikel 3 kata Islam adalah agama persekutuan. Jadi seharusnya undang-undang yang harus diamalkan adalah hudud. Ini lawyer India. Jadi Tun Saleh Abbas pun kagum dan dia mengucapkan terima kasih kepada lawyer India ni dalam keputusan dia. Jadi tapi Tun Saleh Abbas kata gini, kita kena faham, walaupun Islam ini kita adalah law of the land ke apa ke, dari sisi sejarahnya kan British datang, dia kata
bila British datang, mereka mengamalkan common law. Dan undang-undang Islam sedikit demi sedikit telah dikurangkan dan hanya dikhususkan kepada matrimonial, nikah kahwin, cerai, pewarisan, faraid. Jadi dia kata, apatah lagi selepas merdeka. Bila merdeka 57, Perlembagaan Persekutuan digubal oleh Suruhanjaya Red, lagilah mengesahkan bahawa undang-undang kita ni adalah undang-undang common law. Inilah timbul Section 3 of the Civil Law Act. Betul. Jadi dia kata kena refer juga Civil Law Act. Dalam keputusan tu dia, macam Amin sebut, kena refer juga Civil Law Act. Jadi kita boleh sentimental dengan sejarah negara kita, tapi inilah legasi yang ditinggalkan kepada kita. Legasinya ialah Perlembagaan Persekutuan oleh Suruhanjaya Red tu, dan juga British telah datang. Dan dalam British telah datang ni pun, kita kenalah faham bahawa dalam tengah-tengah tu ada penyanyi pangkor. Ya, macam-macam lah. Macam-macam dekat tengah-tengah tu. Jadi ini adalah legasi yang ditinggalkan kepada kita yang generasi entah keberapa dah ni. Jadi untuk kita reformasikan perkara itu, tidak dapat tidak perlukan kepada satu usaha yang amat berat. Ni bukan usaha dan mengambil masa. Dan mengambil masa. Sebabnya ni perlembagaan ni dah ada. Jadi contohnya pada tahun 88, Amin, sebelum 88, mana-mana keputusan di Mahkamah Syariah, mereka yang tak puas hati ramai yang membawa semakan kehakiman di Mahkamah Sivil, Judicial Review sebelum 88. Jadi disebabkan hal itu, Prof. Ahmad Ibrahim, Allahyarham, dengan inisiatif dia dan juga PMX ketika itu dia pun terlibat, telah membentangkan di Parlimen untuk meminda perkara 121 Perlembagaan Persekutuan. Yang tu wujud 121A. Ya, kurungan 1A. A besar tu. Kenapa dia A besar? Sebab baru pinda. Disebabkan orang duk challenge Mahkamah Syariah ni. Jadi disebabkan orang challenge, maka ketika itulah 1A dalam perkara 121 itu dimasukkan dengan memberikan kuasa eksklusif kepada Mahkamah Syariah dalam membuat keputusan. Maksudnya whatever keputusan yang Mahkamah Syariah diputuskan, kamu tak boleh nak dakwa dan ataupun cabar di Mahkamah Sivil. Kamu nak rayu, kena pergi Mahkamah Rayuan Syariah. Jangan, yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Ikut sistem syariah. Jadi hikmahnya ialah, kalau kita lihat, kalau orang yang belajar undang-undang, kita belajar undang-undang, orang yang mencabar undang-undang ini merupakan satu perkara yang menjadi biasa. Dan hikmahnya ialah akan ada undang-undang yang akan memperlengkapkan kekurangan tu. Betul. Jadi sebab itulah hikmah dia. Sebab undang-undang ini sifatnya hidup. Dia bukannya undang-undang yang qat'i macam Quran dan Sunnah. Itu kita tak boleh kacau dah. Ini undang-undang, itu balik pada ta'zir dia ni. So ta'zir ni dia akan wujud apabila ada keperluan dan boleh ditukar-tukar. Boleh tukar-tukar. Ikut kan? Maksudnya yang ikut kebijaksanaan ulil amri lah. Jadi kalau sekarang ini mengikut kepada kita punya ulil amri hendak kata dah buat satu jawatan kuasa atas titah yang Sultan Selangor untuk menggubal satu jawatan kuasa, nama dia Jawatan Kuasa Mengkaji Kompetensi DUN Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang syariah. Jadi pada tahun lepas, tahun 2023 tahun lepas ni, atas titah Tuanku itu, maka PMX pun mengarahkan jawatan kuasa ini ditubuhkan, dan bila dia sediakan senarai jawatan kuasa itu, senarai itu telah diberikan kepada Majlis Raja-Raja untuk perkenan, dan akhirnya dengan perkenan Majlis Raja-Raja, jawatan kuasa itu telah ditubuhkan tak silap saya, dan telah dilantik tak silap saya pada bulan 12 tahun lepas. Baru 2 bulan lah. Dengar je tahun lepas, tapi baru 2 bulan lah. Maksudnya kerja mereka adalah untuk menilai semula keupayaan Dewan Undangan Negeri di dalam menghasilkan undang-undang syariah untuk tak mengulangi kes seperti mana Iki Putra lah. Sebab itu kalau kita lihat pada tahun 2021, ketika kes Iki Putra itu diputuskan, apa tindakan yang dibuat oleh kerajaan ketika itu? Tak ada. Malah kalau kita nak, orang nak tanya kita, apa tindakan kerajaan dalam kes Nik Ilin ni? Dalam kes Nik Ilin ni kita boleh pecahkan kepada dua. Satu,
dari segi apa peranan kerajaan dalam kes Nick Eileen tu sendiri, dan yang kedua apa peranan kerajaan bagi mengkaji undang-undang yang berkait dengan kes Nick Eileen tadi. Kita tengok yang pertama. Dalam dulu kes Iki Putra, kerajaan tak jadi pencelah pun dalam kes Iki Putra. Malah tak jadi amicus curiae pun. Oh, maksudnya kes Nick Iki Eileen ni dalam kes Nick Eileen, bezanya ialah selepas kita kena ingat kes Nick Eileen ni dia petition difilekan pada pertengahan 2022. Maksudnya setahun selepas kes Iki Putra. Ya. Jadi masa tu kerajaan masih belum kerajaan perpaduan. Kemudian selepas berlaku leave ataupun kebenaran untuk petition dan sebagainya, maka selepas daripada PMX menjadi Perdana Menteri dan selepas Menteri Agama Datuk Naim dilantik, Datuk Naim telah mengarahkan dalam tempoh yang amat terhad ni supaya Majlis Agama Islam masuk menjadi amicus curiae ataupun dalam bahasa Melayunya sahabat mahkamah. Amicus curiae. Peranan amicus curiae ni berbezalah kalau menjadi pencelah. Pencelah adalah untuk mereka bila jadi pencelah dia ada satu test dalam undang-undang yang dia kena fulfill untuk menjadi pencelah, iaitu direct interest. Wilayah Persekutuan dengan Kelantan apa kaitan? Macam mana kita nak jadi pencelah tak boleh lah. Tak apalah Wilayah Persekutuan. Tapi kena ingat dalam kes Nick Eileen ni, Jabatan Agama Islam Kelantan pun telah pohon jadi pencelah. Itu pun Mahkamah Persekutuan tolak. Sebabnya tu saya kata syarat dia kena ada direct interest. Direct interest. Maknanya kalau macam jauh-jauh interest, sepupu tak boleh. Dia kena adik-beradik kena dekat. Jadi kalau dalam keadaan Jabatan Agama Islam Kelantan pun tak dapat jadi pencelah, apatah lagi majlis wilayah. Jadi padahal Nick Eileen tu orang Kelantan. Kelantan dan membabitkan Dun Kelantan. Jadi dalam kes Nick Eileen ni, saya telah membaca sendiri hujahan peguam kita dalam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan itu, di mana peguam kita telah berhujah membantah petisi Nick Eileen ni atas arahan daripada Menteri Agama lah. Jadi saya tak pernah nampak sebarang orang kata inference daripada sama ada kerajaan ataupun eksekutif dalam kerajaan yang menyatakan mereka menyokong petisi Nick Eileen ni. Saya tak pernah nampak. Lawan ada. Tapi kita tahulah walaupun kalah. Tapi jadi kenapa kita perlu marah? Sekurang-kurangnya kita dah pun menyuarakan pendapat kita bahawa apa yang dibawa oleh Nick Eileen ni tidak betul. Berbeza dengan kes Iki Putra tu, bukan cakap pencelah, amicus curiae pun tak ada. Pencelah tu maknanya dia boleh jadi pencelah. Amicus curiae ni sahabat mahkamah. Peranan dia boleh membantu mahkamah untuk memberikan hujahan, input berkaitan dengan apa yang difilekan oleh Nick Eileen tu. Jadi dalam kes ini, amicus curiae ni secara asasnya mahkamah tidaklah mempunyai otoriti, tidaklah bertanggungjawab dan wajib untuk mendengar pun hujah daripada amicus curiae. Tapi dalam kes Nick Eileen ni, mahkamah mendengar semua hujahan pihak-pihak yang menjadi amicus curiae. Termasuklah hujahan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Bukan setakat dia orang berhujah dalam bertulis, secara lisan pun mereka telah berhujah. Jadi keputusan mahkamah dalam Nick Eileen itu sebenarnya telah mengambil kira keseluruhan semua pihak, termasuklah daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Bila sebut begitu, antara punca utama, sebab saya, Tuan Azmi, bila isu ni dulu saya tak berani nak bincang lagi sehinggalah keluar summary judgment. Barulah saya confident untuk bincang. Sebab bila tak ada summary judgment, dia main atas angin gitu lah kan. So bila saya baca summary judgment ini, saya nampak bahawa memang benar yang dipertikaikan adalah berlaku pertindanan undang-undang yang dibuat oleh Undang-Undang Negeri Kelantan dengan Undang-Undang Persekutuan. Antara puncanya kerana keterhadan bidang kuasa mahkamah syariah, iaitu sekali lagi saya sebut 3 tahun penjara maksimum, 5,000 denda dan 6 kali sebatan. Dan juga precaution clause tadi. Di mana ialah apa-apa boleh tapi tak boleh bercanggah. Isu dia ialah bila begini, ini menunjukkan bahawa usaha untuk meminda Perlembagaan Persekutuan adalah satu keperluan. Saya setuju. Soalnya Yang Berhormat Marang pernah bawa isu ni. Apa jadi? Soalan Amin tadi tentang pindaan perlembagaan.
Yang Marang bawa sebelum ni adalah untuk meminda Akta 355. Okey. Tapi dia sebenarnya hubung kait jugalah. Berkait lah. Sebabnya kita tadi cerita tentang hukuman sivil lebih tinggi. Okey. Dia ada sejarah dia. Oh, ada cerita dia. Ada asbab berurut pasal Akta 355 ataupun RU 355 dulu ni. Okey. Sebelum RU 355 itu kecoh, sebenarnya dia berkait rapat dengan enactment hudud yang tadi kita bincang tadi ni. Yang Kelantan nak pindah dan juga nak persembahkan dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. Okey. Dalam lebih kurang antara 2013 ke 2015, saya tak ingat. Tapi dalam penggubalan pindaan enactment hudud tu memang saya terlibat secara langsung. Saya pernah kita kumpul peguam, saya ingat lagi dekat PJ. Memang masa tu dalam PAH lah. Saya mengaku. Kan? Jadi ketika itu sebabnya saya rasa kita memang nak hudud dilaksanakan. Cuma kita yang pentingnya kita kata hudud tu kita tak nak jadi mainan politik. Yang penting benda tu boleh dilaksana. Tak kira siapa yang buat, tak kira siapa, kena laksana. Jadi dalam keadaan hudud itu kan sebatannya sampai 100. Ya, sedangkan ikut 355 6 sebatan maksimum 6 kali je. 6 kali. So tak cukup lagi 94 sebatan. Tak cukup. Jadi kita kata okey, so selain daripada kita pindah enactment, kita kata kita kena pindahlah 355 dulu. Gimana kita ni boleh bawa bentang enactment hudud tapi tak laksana sebab ada 355 ni. Jadi maka ada inisiatif dibuat oleh pihak kerajaan ketika itu dan juga kerajaan negeri Kelantan bersama-sama dengan peguam negara. Masa tu Tan Sri Gani Petai. Oh, maknanya Tan Sri Gani terlibat dalam jawatan kuasa itu. Pada jawatan kuasa tu PAS. Kerajaan negeri Kelantan ketika itu PAS. Sampai sekarang lah. Okey. Okey. Dan Tan Sri Gani daripada Peguam negara, which is of course masa tu di bawah kerajaan UMNO Malaysia Nasional, bersama dalam jawatan kuasa. Bersama dalam kuasa itu. Okey. Jadi atas nama ialah sebagai Islam nakkan hudud. Betul, nakkan hudud. Jadi maksudnya tapi asas yang disebut, sebab saya tak terlibat dalam jawatan kuasa tu. Tapi dalam jawatan kuasa itu antaranya ialah Ketua Hakim Kelantan terlibat. Dalam jawatan kuasa tu ada wakil daripada PAS pun ada, lawyer pun ada, kawan-kawan saya juga. Dalam 2-3 orang, lawyer daripada PAS pun ada jawatan kuasa tu. Ada juga wakil daripada Persekutuan, antaranya adalah beberapa profesor undang-undang dan juga Ketua Hakim Kelantan tadi dan juga peguam negara. Jadi ini kemah lah kan? Kemah besar. Jadi hasil daripada mesyuarat itu, dia telah membuat satu roadmap. Roadmap ni macam pelan tindakan lah. Pelan tindakan tu telah dipersetujui dan telah diperhalusi. Dan Tan Sri Gani setuju tak untuk memberikan 100 sebatan kepada negeri? Ya, dan ketika itu Tan Sri Gani sendiri bersetuju sebagai peguam negara untuk menaikkan had sebatan dalam Akta 355 kepada 100. Sebab dia tak naklah kita buat secara ada hukuman bunuh dalam tu kan, sebab kalau macam kisos kan ada bunuh balas. Jadi kita tak naklah sampai kita buat secara drastik begitu. Jadi kita nak buat secara gradually. Jadi mula dengan sebatan. Sebab kalau 100 sebatan itu diluluskan, bukan setakat zina, banyak kesalahan hudud yang boleh dilaksanakan, termasuk arak. Jadi minum mabuk kan. Jadi dalam keadaan benda itu telah bersetujui, ini saya ingat gini. Ketika itu saya tengah berforum tentang hudud di Masjid Nilai. Bersama dengan saya ketika itu adalah ahli jawatan kuasa tu. Faham lah. Sama-sama faham. Dan selepas daripada habis kami forum malam tu, Isyak, masa kami tengah minum, tiba-tiba dia melahirkan kejutan. Dia kata, terkejut dia kata, saya dapat mesej ni ada members private bill daripada PAS. Tapi ketika itu tak tahu lagi siapa. Siapa yang bawa. Siapa punya kerja ni? Dia marah. Dia tak tahu lagi siapa yang menang. Dia tak tahu lagi siapa. Dan dia pun pelik. Kenapa? Sebabnya dia kata masa tu kerajaan ada setuju. Sebab mungkin tuan-tuan heran apa yang nak kecoh sangat pasal kerajaan setuju tak setuju ni. Dalam bila kita nak meminda undang-undang, khususnya meminda akta yang tidak pun memerlukan 2/3, tapi dalam membawa undang-undang ke parlimen, antara undang-undang yang dibawa oleh kerajaan dengan undang-undang yang dibawa oleh pembangkang, of course lah kerajaan lagi yang didahulukan adalah kerajaan berbanding dengan members private bill yang dibawa oleh Marang ketika itu dia pembangkang. Jadi bila kita kata kerajaan nak bawa, kita tahu dah kalau dia bawa confirm lulus.
Sebab dia majoriti. Ya, ya. Dia kerja pemerintah. Kerja pemerintah kalau dia bawa, mana ada takkanlah tiba-tiba ada orang nak bantah. Jadi mesti akan lulusnya. Dan masa tu pembangkang memang dah nak hudud, Ya. apa support? Sepatutnya kena support lah. Tapi tiba-tiba bila membuat secara members private bill, jadi yang mana pembangkang yang bawa, mestilah takkanlah benda tu akan diangkat sebagai keutamaan oleh parlimen. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dibawa tu bukan pasal 100 sebatan. Cadangan yang saya baca dalam RU tu ialah dia memberikan blanket check dengan mengatakan hukuman yang nak kita naikkan adalah dia letak lebih kurang dia kata apa-apa saja hukuman yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah ataupun undang-undang yang dibenarkan oleh Islam. Dia tak bagi secara spesifik. Spesifik. It's very blanket check. Jadi benda tu mana-mana penggubal undang-undang pun mestilah takkan setuju. Ya. Sebab dalam kanun kesiasaan pun mana ada dia sebut hakim ikut mula kalau kawan ni bunuh orang ikut hakim dapat hukuman apa mestilah kena ada asalkan ikut syarak. ikut syarak. Mestilah kena ada satu bentuk penjara berapa tahun, sebab berapa. Paling kurang pun nak sebut penjara seumur hidup ke. Tapi kena sebutlah dari segi kena quantify benda tu. Jadi sebab itu lagilah kita tahu benda ni takkan lepas lah. Jadi sebab tu adalah kekecewaan utama kita. Dan apatah lagi selepas daripada itu kita tahu selepas dibentangkan ia ditarik balik. Habis. Roadmap pun dah kena caras, yang private bill pun tarik balik. Jadi apa jadi 355 tu? Memang habis macam tu saja. Akibatnya bila berlaku isu Nick Elaine Iki Putra, kita tanya, kita pula desak, kenapa? Aduh. Okey. Jadi boleh tak saya katakan hikmah di sebalik kes Nick Elaine ni secara tak langsung dia push, dia akan ada political will yang lebih membuat-buat kepada kerajaan untuk lebih pantas dan lebih agresif memperkasakan mahkamah syariah. Bear in mind Pak Azmi, isu memperkasa mahkamah syariah ni masa saya matrik lagi tahun 2000, Azmi masuk tahun 2000 kan. Itu dah 24 tahun yang lalu. Dan benda ni pun dah dibincang oleh senior-senior kami. Menteri Agama ketika yang jadi lecturer kita Dr. Naim jadi Menteri Agama. Dah jadi menteri dah. Dah menteri dah pun. Nampak tak? Nak sebut betapa lama. Jadi dengan isu Nick Elaine ni ditambah pula dengan kenyataan Dr. Naim pun, adakah hikmahnya akan ada lebih speed up progres memperkasa ke mahkamah syariah? Okey, saya nak bagi analogi begini je untuk jawab soalan tu. Saya pernah terlibat dalam jawatan kuasa teknikal undang-undang sivil dan syarak ketika Dr. Mujahid menjadi Menteri Agama. Okey. Dalam masa 1 tahun kita telah berjaya mengkaji dan membentangkan di Parlimen Akta Peguam Syar'i yang tertangguh sejak tahun 88-87. Dalam masa setahun. Itu zaman tu Saleh Abbas tadi ya. Betul. Kan. Ini kan pula jawatan kuasa yang mengkaji kompetensi DUN tadi itu. Hasil daripada titah Tuanku Sultan. Lagi ya. Dahlah yang mempengerusikan MKI adalah Sultan Selangor sendiri. Masa Dr. Mujahid dulu yang pengerusikan MKI Perdana Menteri. Itu pun setahun jalan sebabkan political will tadi. Ini kan pula bukan setakat political will. Sultan yang titah untuk kaji. Dan Dr. Naim sebagai Menteri Agama sendiri bercakap dengan secara open. Dia kata kalaulah hasil daripada jawatan kuasa ini memberikan recommendation perlu untuk meminda perlembagaan untuk settlekan masalah ni, itulah yang kerajaan akan buat. Siapa berani lawan Sultan ni? Gila kau. Kena wave war towards yang Tuan Agong ke? Tak boleh. Jadi ini adalah satu gabungan Sultan, Raja-Raja dan political will bergabung meletup. So bila sebut begitu, adakah sudah tiba masanya kita meminda perlembagaan persekutuan bagi membolehkan mahkamah syariah ini diperkasakan dan tak berlaku lagi kes seperti mana Nick Elaine? Untuk mudahnya saya nampak itu jalannya. Saya nampak itu jalan dia sebab kita kena faham kalau kita nak pindah perlembagaan, sebab kes-kes mahkamah tak kira lah Iki Putra ke Nick Elaine ke, dia berbalik kepada apa yang mereka tafsirkan perlembagaan tersebut. Jadi maksudnya dia orang bukan kata dalam kes-kes yang kita petikaikan, yang kita sebutkan tadi, kan saya sebut tadi mahkamah tidak menafikan tentang hudud itu undang-undang itu syar'i ataupun tidak. Mahkamah tak
deny. Mahkamah mengiktiraf Siap mengiktiraf hudud kisos hidup kisah dan takzir. dan juga katalah macam liwat tu, dia kata itu adalah syar'i. The problem is because our constitution. Jadi kita nak marah sekarang ni, kita nak marah kat siapa? Kan? Jadi maksudnya bila dia berkali-kali, sebabnya dalam doktrin atau dalam apa panggil apa, pemisahan kuasa, doktrin pemisahan kuasa tadi, separation of power, judiciary, executive, legislative. Tiga-tiga ni dia tak boleh campur urusan tu sama lain. Mahkamah peranan dia hanyalah tafsir buat keputusan. Dia tak boleh arah kerajaan nak buat apa. Kerajaan pun dia tak boleh kata Yang Ma'arif Tengku Maimun buat keputusan tu. Tak boleh. Tak boleh. Sebabnya itulah doktrin pemisahan kuasa, separation of power. Jadi apabila mahkamah dah berkata begitu, perlembagaan dia kata, maksudnya kalau kita bawa kes 80 kes macam tu pun, mahkamah akan cerita benda yang sama. Sebab itulah yang ada dalam perlembagaan. Jadi saya nampak the main, orang kata, isu sekarang ni adalah berbalik kepada perlembagaan. Jadi tidak dapat tidak, saya fikirkan jalan yang paling efektif adalah dengan meminda perlembagaan. Tapi apa-apa kita takluk kepada kajian jawatankuasa kompetisi tadi lah. Baik, kalau pun pinda dia bukannya pinda ni boleh pinda dengan secara sekelip mata. Contohnya masa KK Putra dulu putuskan tahun 2021, sampai tahun 2022 kes ni Elin difalkan, setahun tu apa kerajaan buat ketika itu? Tak ada. Tak tahulah, dia kata dalam parlimen apa bekas menteri undang-undang sebut, kami dah niat nak buat. I resume lah. Maksudnya niat sahaja ketika itu mengambil masa setahun lebih, 33 bulan. Apatah lagi sekarang ini jawatankuasa ni baru tubuh pada bulan 12, baru 2 bulan. Jadi kita harus ada rasa sabarlah. 355 tak ambil lagi contoh analogi. Bentang tarik balik, itu pun dah berapa tadi tahun? Berapa tahun dah? Jadi ini kalau itulah jalannya. Jadi maksudnya kita tak boleh nak politikkan benda tu, dan kita kena tunggu. Sebab kalau kita nak meminda perlembagaan, dia tak boleh tengok preclusion clause tu saja Sebab itu baru dalam senarai 1 jadual ke-9. Dia ada lagi artikel 75 apa semua yang menyebut bahawa mana-mana undang-undang dalam negara kita yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, undang-undang yang dibuat oleh persekutuan ataupun disebut oleh perlembagaan persekutuan prevail. Orang kata prinsip ultra vires tadi tu. Jadi semua benda itu perlu diperhalusi dan disemak oleh jawatankuasa ini. Jadi dia kena baca dari kulit ke kulit perlembagaan tu, dan juga kemungkinan semua elemen-elemen yang berkaitan digubah oleh undang-undang. Jadi dari segi kita hendak menyantuni perkara ini, apabila melibatkan Melayu dan Islam, tak dapat tidak kita kena menyantuni raja-raja, malih raja-raja. Nak tubuh jawatankuasa tadi tu titah tuanku katalah berlapan, bulan 12 baru kita. Sebab apa? Banyak proses. Kita nak kena menyantuni malih raja-raja. Ini bukannya isu yang mudah macam kita order pasembok. Aneh pasembok aneh. Ni bukan cerita kita nak order pasembok, ni kita benda yang berat. Nak menggubal perlembagaan yang kita tengok sejarah tadi tu. Sejarah tu perlembagaan tu sendiri bagaimana digubal. Jadi untuk kita ubah dengan sekelip mata tu memang mustahil. Jadi sebab tu bagi saya, Amin kata tadi lah, ini adalah hikmah yang besar, dan saya nampak inilah masanya. Baik. Jadi rumusannya, pertama, isu kes Nik Elin dia bukan soal mencabar syariat Allah, bukan mencabar syariat Islam, tetapi dia hanya memperbetulkan masalah undang-undang takzir yang berlaku pertindanan dengan undang-undang persekutuan, dan juga bercengah dengan perlembagaan persekutuan. Kedua, yang kita faham daripada perbincangan ini, Mahkamah Syariah mempunyai masalah kerana bidang kuasanya terhad pada 356 tadi. Dan yang ketiga, kita belajar hari ini, untuk kita memperkasa ke Mahkamah Syariah, kena ada political will untuk meminda perlembagaan yang memerlukan bukan hanya satu parti politik, tetapi kesemua parti politik menjangkaui perbezaan dan sempadan nama parti politik. Setuju begitu? Setuju. Baik. Okey, Cik Azmeh, kata-kata akhir silakan.
Okey, sebab itu kita kena optimis. Okey. Macam saya kata tadi lah, dalam keadaan Sultan yang mempengerusikan MBKI, jadi saya nampak kita berada on the right track untuk memperkasakan benda ni. Sebelum ni mungkin kita kata, yalah, yang berkerusi MBKI sebelum ni kan Perdana Menteri. Jadi very political punya will, kena ada political will yang very strong lah. Tapi sekarang ni bila ada satu kerjasama yang clear antara raja-raja dan juga politik ini berkaitan dengan untuk mengubah undang-undang syariah ini, saya rasa ini adalah waktunya yang kita patut bersyukur. Dan kes Nick Elin ni pada saya, kita kena anggap benda itu adalah sebagai satu teguran kepada kita bahawa rupa-rupanya ada benda yang kita kena bereskan. Don pun jangan sesuka hati buat undang-undang. Betul. Sebab itu ada penasihat undang-undang, ada state legal advisor, ada Jabatan Peguam Negara. Adakah penasihat undang-undang dia punya nasihat itu binding ke atas? Tak. Oh, tak binding. Oh, jadi kita tak boleh nak salahkan legal advisor dan Peguam Negara ke, tak boleh, sebab mereka hanya boleh nasihat. Kalau undang-undang tu betul tak betul, dia boleh nasihat. Tapi akhirnya ahli politik lah yang akan bawa undang-undang tu. Kalau contoh macam dalam satu negeri tu, state legal advisor kata undang-undang ni tak boleh bercanggah perlembagaan. Ahli politik kata no, I nak buat juga. Dia buat lah. So bila dibuat, kalau kena cabar, kalah, janganlah salah korang. Jangan salah orang. Okey, faham. Itu isu dia. Yang terakhir, yang pentingnya bagi saya, kita tidak boleh mengelirukan masyarakat. Sebab contoh ini adalah wartawan yang bagi tahu saya sendiri ya. Wartawan kata dia pergi ke demonstrasi masa kes Nick Elin tu, dia sendiri tanya kepada orang yang hadir demonstrasi tu, tahu tak ni kes pasal apa? Dia orang pun tak tahu dia pasal kes apa. Itu belum kita tanya kes Iki Putra tu apa dia, lagilah saya rasa dia orang tak tahu. Jadi sebab itu kita janganlah mengelirukan masyarakat dengan sentimen agama dalam keadaan keputusan ini langsung tidak menyentuh tentang ini syar'i ataupun tidak. Mahkamah sivil override kuasa mahkamah syariah, tak ada langsung. Mahkamah tak petikai pun tentang hudud qisas, tak ada petikai langsung. Ya. Jadi kenapa kita pula yang memainkan sentimen kononnya bahawa ini mahkamah campur tangan terhadap kuasa mahkamah syariah. Padahal tak ada kaitan langsung tentang perkataan mahkamah syariah dalam kes Nick Elin ni. Jadi sebab itu tak kira, especially para peguam. Saya rasa itu adalah teguran juga kepada saya untuk kita bercakap benda yang betul. Dan kita kena bila sebut tentang dan kita kenalah mententeramkan. Kadang-kadang saya tengok reporter yang WhatsApp kat saya apa semua, dia pun takut. Betul ke tuan apa yang saya nak tulis ni apa semua, sebab dia takut benda tu. Which is wartawan begitu baguslah. Bukan bagus. main tulis je untuk mengapi-apikan sentimen agama. Betul. Jadi maksudnya itulah peranan kita. Kita ni yang menjadi orang yang nak menerangkan ni, kita kena berpaksikan kepada kebenaran dan bukan kepada sentimen. Walaupun benda ni you ada political interest, tepikanlah. Dan kita kena utamakan macam tadi tu, kalau boleh kita nak 355 tu dipindah, sama juga macam ni. Kita kena optimis lah dan kita kena bagi satu komitmen yang 100% kepada usaha yang dibawa oleh pihak kerajaan. Jadi itu saya punya penutup lah. Baik, Tuan Azmeh, thank you very much. Dan pada semua yang menonton, apa yang saya boleh simpulkan, rumusannya mudah sahaja. Kita nampak hari ini semua pihak nakkan hudud, semua pihak nakkan kepada syariat Islam, semua nak agar Islam terlaksana dan tertegak dan dipertahankan di Malaysia. Cuma terkadang kita dihalang oleh sentimen dan juga mainan politik. Oleh itu, ketepikan seketika sentimen politik. Jangan kita sengaja-sengaja kita mengapi-apikan sentimen agama demi untuk political mileage. Sebaliknya, duduk bersama, ketepikan ego, bincang bagaimana cara untuk kita merealisasikan syariat Islam di bumi Malaysia. Thank you very much. Jumpa lagi. Assalamualaikum.